أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para jemaah yang dihormati lagi dimuliakan. Kembali lagi dalam ruang bicara soal jawab USN dan saya rasa tak terlambat lagi untuk mengucapkan minal aidin wal faizin kepada semua para jemaah yang sedang menyaksikan video saya ini. Selamat berhari raya Aidil Fitri. Mudah-mudahan Aidil Fitri pada kali ini kita sambut walaupun dengan penuh kesederhanaan, dengan penuh berhati-hati, dengan penuh penjarakan sosial dan sebagainya. Mudah-mudahan ini semua adalah asbab untuk kebaikan kita bersama. Tepikan segala pahaman-pahaman yang negatif. Buang semua sikap-sikap memaki orang, sikap-sikap menuduh pihak itu, pihak ini, membangkang dan sebagainya. Marilah sama-sama kita bersatu hati untuk kita menaikkan lagi syiar Islam dan memperkukuhkan lagi tali persaudaraan sesama kita, khususnya dalam fatrah genting kita di Malaysia hari ini masih lagi memerangi COVID-19. Jadi kita janganlah banyakkan sangat spekulasi yang berada di luar sana, macam-macam. Orang mengata itu, mengata ini. Orang Islam Melayu kita ni memang hebat dari sudut mengata, dari sudut mengecam. Ini memang tak dapat tidak lah, ya. Walau bagaimanapun di sana ada juga para jemaah yang alhamdulillah alert dan cakna, khususnya dalam bab isu semasa kita, saudara mara kita yang berada di Palestin dan dikatakan ataupun dikabarkan telah mencapai kemenangan ataupun Israel telah menarik diri, jadi gencatan senjata mungkin berlaku dan sebagainya. Apa yang saya nak jawab satu persoalan daripada para jemaah adalah beberapa persoalan yang ramai mesej dan juga WhatsApp. Jadi kalau boleh saya bacakan satu persatu supaya kita dapat huraikan apa yang berlaku sajalah untuk kita berkongsi, menukar-nukar fikiran kepada anda yang setuju ataupun tidak setuju. Ada cadangan-cadangan tertentu, mari sama-sama tulis di ruangan komen di bawah ini. Mudah-mudahan kita boleh sama-sama berkongsi ilmu dan sebagainya. Dan kepada anda yang baru saja menyumpai channel ini, share channel ini kepada saudara mara, kawan-kawan yang lain. Mudah-mudahan ada manfaat bersamalah, ya. Baik, persoalan yang sering ditanyakan berkaitan dengan apa jadi pada negara-negara sekutu Islam, negara-negara Arab yang berada di sekitar-sekitar Palestin. Pendek aja jawapannya. Semuanya hanya mementingkan perut masing-masing. Itulah saya boleh katakan. Mementingkan diri masing-masing. Tak dipedulikan apa yang berlaku pada saudara mara Islam kita walaupun di Palestin, dibedil, dibom, dibunuh dan sebagainya. Tidak ada apa pun manfaat untuk mereka bantu kerana sokongan dan dokongan mereka kepada Yahudi Israel ini lebih kuat berbanding untuk membantu saudara mara Islam kita yang lain. Saya tak nak highlight kan negara-negara mana kan, tapi tuan-tuan sudah pasti tahu dan maklum kita banyak negara Islam sekeliling Palestin. Apa tindakan mereka untuk sama-sama membantu umat Islam kita di Palestin. Tak boleh kata apa tuan-tuan, takkan ada bantuan apa-apa. Kenapa? Kerana kalau dibantu, nampak saja menyokong Islam, takkan tak tahu kot siapa yang bantu kau selama ni menaikkan kau punya negara. Kan? Siapa yang melabur banyak kat negara ni? Siapa yang tolong keluarkan minyak lah? Siapa yang melabur lah untuk bisnes perdagangan dan sebagainya? Siapa yang bagi kau kaya sekarang ni? Siapa yang lantik kau jadi pemerintah tempat ini, tanah ini dan sebagainya? Ini semua tuan-tuan, kalau kita lihat sejarah, semuanya tali barut Yahudi belaka lah. Yang tali barut Yahudi. Jadi kalau sekiranya umat Islam ataupun umat Islam di sekitar Palestin ini memberi bantuan kepada Islam, dah lama dah Palestin tu bebas daripada kecaman Yahudi. Tapi apa pula, inilah dia satu penyakit yang kata Nabi SAW,
Bahkan kamu ketika itu ramai, kata Nabi, umat Islam ramai, tetapi karusaun karusa is-said. Kamu hanyalah seperti mana buih-buih di lautan, banyak tapi macam buih, tak memberi manfaat apa-apa. Kemudian penyakit al-wahan yang sedang melanda hati, iaitulah cinta dunia dan takut mati. Ini hubud dunia wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Inilah benda yang melanda khususnya penyakit umat akhir zaman. Tak kata siapa pun kan, bahkan mungkin penyakit itu ada pada diri kita, tuan-tuan, kita pun tak pernah tahu kan. Jadi kita sama-sama muhasabah diri lah sebelum kita nak mengata orang. Kita jangan rasa kita ni maksum gitu, kita ni tak ada kesalahan apa semua, jangan. Jadi kita memberi pandangan nasihat boleh, cuma kita check and balance diri kita, ahli keluarga kita lebih dahulu. Apakah kita punya sumbangan kepada masyarakat Islam di Palestin sana? Apa sumbangan kita, tuan-tuan? Marah haji dekat Facebook, pumpang marah, Yahudi laknat lah, Yahudi celaka lah, apa semua. Tapi kita tak pernah pun nak hulurkan sekupang dua kupang pun nak bantu. Dia orang punya negara tu lah dibom, hancur, lebur, rumah runtuh, kanak-kanak ada yang mati, ada yang cacat semua hidup, ada yang kudung, ada yang buta dan sebagainya. Mereka semua memerlukan sumbangan. Jadi kepada tuan-tuan yang melihat video saya ini, ayo sama-sama kita bantu. Setidak-tidaknya kita di depan Allah Ta'ala besok ada jawapan kan. Umat Islam di Palestin kena berdil apa semua teruk. Apa kau punya sumbangan? Oh ya Allah, saya ada doa ya Allah kan. Doa aja lagi kan. Jadilah ya Allah, doa pun jadilah kan. Doa bukannya boleh naikkan balik bangunan yang rosak tu kan. Doa-doa lah juga, tapi sumbangan itu perlu diberikan. Kita nak pergi berjihad tak berani, nak pergi ke sana risau lagi kan, apa semua. Kita kat Malaysia ni pun bertarung dengan Covid apa semua. Penyudahnya cuma takut apa semua. Kita pun ya-yalah, marah je lah. Yang boleh marah aja Yahudi apa semua. Yahudi peduli apa kau marah aku gitu kan. Jadi sumbangan perlu dihulurkan supaya mereka saudara mara Islam kita di sana dapat membina balik kehidupan setelah mana fatrah 7-8 hari, 9-12 hari yang kena bom oleh Israel apa semua. Baik, kemudian dari sudut soalan bilakah bantuan Allah akan datang? Tuan-tuan, isu Palestin ni bukan cerita baru. Tanah yang dijanjikan Tuhan, inilah pemikiran Yahudi, mengatakan bahawa ini tanah Tuhan janjikan pada kami, jadi kami nak rebut tanah ini. Ini semua doktrin palsu yang mereka saja ada-adakan supaya meraih macam-macam sokongan dunia barat khususnya untuk membenarkan mereka bernapak di bumi Palestin. Hakikatnya mereka adalah bangsa yang merempat. Yahudi merempat kan. Apa jadi pada Yahudi ketika mana di zaman Firaun? Hamba, tuan. Jadi hamba je. Mana ada setanah tempat yang betul-betul. Melainkan apabila mereka bersekongkol untuk menjatuhkan Turki Uthmaniyah di kala itu di bawah pemerintahan Sultan Abdul Hamid II. Mereka dan juga telah berpakat Theodor Herzl, ini adalah Presiden Zionis yang pertama. Mereka telah menubuhkan World Zionist Organization, WZO. Inilah mulanya kan, era permulaan mereka menebarkan kempen dan mengajak semua Yahudi untuk berhijrah masuk ke dalam bumi haram Palestin ini, dengan khususnya bantuan-bantuan puak-puak ni lah kan. Puak-puak Islam kita juga yang memberi bantuan, yang memberi laluan mereka untuk masuk. Siapa yang memberi laluan untuk masuk kan? Tuan-tuan kalau baca sejarah boleh tahu yang memberi laluan kepada mereka masuk ke dalam bumi Palestin bukan orang lain, orang Islam. Jadi cerita dia orang Islam sendiri yang jadi belot kepada orang Islam. Kita sendiri yang berkhianati diri kita sendiri. Jadi akhirnya Yahudi dah masuk ke dalam tanah Palestin, dah menampak kuat, siap ada nuklear lah bagai apa semua, siap meraih sokongan negara-negara barat, kawasan-kawasan besar dunia. Apa yang boleh kita bantu, tuan-tuan? Itu persoalannya, apa yang boleh kita bantu? Kalau kita katakan yang boleh bantu kita ni aja, tuan-tuan, yang boleh menaikkan Islam adalah Imam Mahdi je. Itu je kan. Imam Mahdi je besok yang boleh menyatukan umat Islam seluruh dunia. Dia seorang je boleh. Kita hari ni dalam Malaysia pun banyak berpecah kan. Parti itu, parti ni, puak itu, puak ini. Tak selesai masalah. Yang boleh besok apabila Islam ni bersatu, tak lama kiamat lah tu kan. Ini cuma tanda-tanda ujung kiamat lah.
Bila Islam dan juga Yahudi berperang, ni je, siapa yang tak kisahlah kau bangsa apa pun, tapi kalau sokong blok ni, 2 blok ni aja, Yahudi ke Islam, ini 2 blok. Waktu itu siapa yang boleh memimpin umat Islam adalah Imam Mahdi. So kita sama-sama doa lah kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah dapat memelihara diri kita, akidah kita dan juga akidah family kita. Dan juga kita doa lah saudara mara kita di Palestin diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ujian yang menimpa mereka cukup berat kan, bukan setakat hilang rumah, hilang segala-galanya, kehidupan yang penuh porak-poranda, anak-anak mati, cacat semua hidup dan sebagainya, kehidupan nak makan minum, fikir hari ni nak makan apa, fikir hari ni boleh hidup ke tak boleh hidup kan. Kita hari ni duk fikir makan apa aja, mana nak makan hari ni. Itu dia orang nak fikir hari ni nak hidup, esok ni boleh hidup ke lagi tidak pun belum tahu lagi. Jadi inilah dia benda yang berlaku. So kita doalah supaya Allah Ta'ala menaikkan, kalau betul ada Imam Mahdi yang akan dimunculkan oleh Allah Subhanahu Taala ini, supaya kita doalah dia muncul segera untuk sama-sama memimpin umat Islam yang cukup haru biru hari ini, dengan macam-macam negara, macam-macam pahaman politik, macam-macam landscape geopolitik masing-masing. Jadi yang boleh menyatukan adalah Imam Mahdi ajalah kalau kita katakan hari ini. Ya, baik. Dan kalau kita berdoa supaya dihapuskan Yahudi laknatullah ni, ada soalan kan, tanyakan bolehkah kita doa supaya mereka ni dihapuskan. Tuan-tuan, Yahudi dan juga Islam ni, mengapa kita tanya juga kan, mengapa Islam hari ni terlalu dimusuhi? Sebab Islam ni agama betul, itu je. Islam ni agama betul, agama Tuhan betul. Dia tak macam agama-agama rekaan dunia, manusia, Buddha, Hindu, agama-agama rekaan manusia, orang tak ada musuhi. Lantak itulah. Sebab apa? Sebab dia orang dah sesat dah pun. Tak ada apa. Yang kita nak dimusuhi ni adalah agama yang betul ni, Islam ni. Sebab apa? Ini agama Tuhan. So kita nak musuh dengan Tuhan, kita ada Tuhan kita sendiri. Kita tak nak umat Islam yakin dengan Tuhan mereka. Kita sebarkan propaganda, kita sebarkan macam-macam dakwah supaya mereka ni hilang yakin dengan Tuhan mereka, tak bergantung pada Al-Quran dan sebagainya. Ini bendanya. Kalau tak, kenapa Islam ni terlalu dimusuhi sejak dulu lagi? Jadi insyaAllah pada kesempatan yang akan datang mungkin saya akan ceritakan bagaimanakah sejarah bermulanya permusuhan di antara Yahudi dan Islam ni, insyaAllah pada video dan juga kesempatan yang akan datang. Cuma menjawab persoalan pada jemaah hari ni, kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan kemenangan umat Islam, itu tak ada masalah. Kita doalah pada Allah Taala. Allah Taala jualah yang memberikan kemenangan untuk umat Islam. Allah Taala jualah yang akan menjatuhkan bangsa Yahudi ni. Allah Taala jualah yang akan memilih umat pemimpin yang terbaik di kalangan umat Islam, yang mungkin akan menjadi Imam Mahdi yang akan memimpin umat Islam pada masa depan. Tak ada masalah. Kita boleh doa perkara itu. Cuma yang paling mustahak adalah kita dan ahli keluarga kita jagalah kan, kita jagalah kita dan juga ahli keluarga kita, akidah kita jangan sampai terpesong di dalam akidah yang benar kan, itu aja ya. Jadi mudah-mudahan bermanfaat untuk semua. Kita jumpa di lain-lain kesempatan insya-Allah. Aku lu qali hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam.